pendermaan organ merujuk kepada proses mendermakan sebahagian organ daripada tubuh badan kepada orang lain untuk tujuan pemindahan ataupun transplantasi yang memerlukan kerana kegagalan ataupun kerosakan organ tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani bersama dengan saya Faiz Azlan. Malam ini seperti biasa 10.30 minit malam dalam Bual Konti #menjentik masyarakat. Boleh saksikan kami di saluran berita RTM My Freeview 123 ataupun My TV 101 di Facebook. Kata cariannya Continuous, manakala di YouTube kata cariannya Bual Konti. Kalau selalu 2 orang paling ramai pun saya bawa untuk tetamu Bual Konti, malam ni meriah. Saya bawakan 3 orang bersama dengan saya pada malam ini. Saya sangat teruja kerana cerita mengenai pendermaan organ bersama dengan saya Dr. Hazdi Harun yang mempunyai pengalaman sebagai pengurus pendermaan organ kebangsaan 12 tahun dan dalam masa yang sama mempunyai sarjana derma organ dan transplantasi dari Barcelona. Dekat Malaysia ni ada 2 orang aje. Seorang lelaki, seorang perempuan kan doktor kan? Encik Azmadi baru selesai pembedahan pada bulan Mac. Betul. Baru keluar hospital minggu lepas. Jadinya masih lagi turun naik hospital untuk check up. Okey. Lepas tu Puan Rapizan suri rumah sepenuh masa. Ya, suri rumah. Menemani suami lah. Turun naik hospital. Bila sebenarnya Encik Azmadi masuk ke hospital ataupun ada dikesan kerana kegagalan organ? Dia ambil ubat lah. Ubat macam dia sportman ni kan. Dia ambil ubat apa? Painkiller. Okey. Painkiller. So daripada situlah dia buah pinggang dia rosak. Okey, kegagalan buah pinggang. Ya. Okey, Encik Azmadi ambil painkiller sebab saya dulu ahli sukan. Saya main bola sepak. Main bola sepak. Lepas tu seminggu kadang 2 kali game. Mungkin game yang pertama tu dah kena injury. Lepas tu nak recover untuk game yang kemudian hari Sabtu tu, badan tak berselesa, kaki sakit dan saya pun gunalah painkiller tu. Malu-malu Encik Azmadi dulu main bola sepak Selangor. Okey, bersama dengan saya legend Selangor juga ni, antara salah seorang yang bermain dalam Liga Semi Pro dulu, sekejap masuk ke Liga Pro. Dan Alhamdulillah dapat berkongsi dengan kita pada malam ini mengenai pendermaan dan penerimaan organ. Okey, kita akan cerita dengan lebih lanjut jenis pendermaan organ dan organ apa yang boleh didermakan. Sebabnya kalau tengok dalam My Sejahtera, orang tengok dah, ada bahagian yang kita boleh menjadi sebagai seorang penderma organ. Tetapi mungkin dalam ruang lingkup secara khusus, apa itu pendermaan organ, bagaimana nak menderma? Penderma organ ni dia ada 2 jenis. Satu yang masih hidup. Okey. Jadi kalau untuk yang masih hidup, dia boleh dermakan satu buah pinggang dengan sebahagian hati. Manakala kalau satu lagi jenis adalah yang telah meninggal dunia. So yang meninggal dunia ni boleh mendermakan organ dan tisu yang lebih lah daripada yang masih hidup tu kan. Jadi dia boleh dermakan kedua-dua buah pinggang, dan hati, keseluruhan hati tu, jantung, paru-paru, mata, boleh dermakan mata, tulang, injap jantung, dan apa-apa bahagian lah organ atau tisu yang boleh dipakai untuk transplant. Itu beza lah antara kedua-dua jenis penderma tersebut. Baik. Statistik untuk yang terakhir bulan Mei lepas, seramai 15,000 orang jumlah pengikrar penderma organ aktif terkini untuk tahun 2023. Doktor rasa daripada statistik tersebut, adakah masih rendah ataupun masih lagi rakyat Malaysia belum mengetahui sepenuhnya tentang pendermaan organ? Kalau kita lihat pada nombor pada statistik mungkin masih rendah lagi lah. Tapi sebenarnya sambutan tu agak bagus. Alhamdulillah lah, bila kita lihat dari bulan ke bulan, hari ke hari pun akan ada orang yang akan berdaftar lah sebagai penderma organ. Itu untuk tahun ni lah 15,000 kan, dalam 15,000. Tapi kalau untuk keseluruhan tu lebih 300,000 yang telah berikrar lah sebagai penderma organ.
Jadi tapi pada masa yang sama lebih banyak usaha kena tingkatkan lagi untuk bagi lebih ramai lagi orang berdaftar sebagai penderma organ. Kenapa takut nak derma? Mungkin itu yang ramai penonton-penonton tanya-tanya. Kenapa takut ataupun kenapa tak nak derma? Pada pendapat saya, ramai yang masih takut ni mungkin dia tidak tahu lagi, ataupun dia tidak tahu pasal proses pendermaan organ. Sebab kita nak daftar derma organ ni berarti kita berikrar lepas kita meninggal dunia kita nak bagi pada orang yang memerlukan. Dan kalau kita cakap pasal subjek meninggal dunia ni bukan satu benda yang orang nak cerita hari-hari lah, nak ingat kan. Lepas tu banyak lagi faktor lain macam adakah dalam macam isu-isu dari segi agama mereka tak pasti lagi lah. Walaupun kita dah jelas dalam dari segi kita punya fatwa, dari segi hukum, tapi mungkin ada ramai yang tak jelas tentang tu lagi, dan mungkin juga takut apa yang akan berlaku lepas meninggal dunia, dari segi mencacarkan jenazah. Baik. Dari segi semua faktor itulah yang menyebabkan orang masih takut. Tapi kalau dia disebabkan juga dia tidak tahu dan dia tidak dapat maklumat yang tepat lah. Kalau dia dapat maklumat yang tepat semua tu, insya-Allah dia boleh bersedialah untuk berdaftar sebagai berikrar. Baik. Dari Majlis Fatwa Kebangsaan, hukum pendermaan organ ni adalah harus dan dibenarkan, tak ada masalah. Yang kalau kat luar tu rasa takut-takut, saya bawakan orang yang berani ni. Cik Azmadi, daripada proses kesakitan ambil ubat sebelum ni, tak takut ke sebenarnya nak ambil buah pinggang orang lain, ataupun tak rasa macam boleh masuk ke dalam badan kita ni? Apa nasihat yang Encik Azmadi dapat sebelum ni, sebelum menjadi seorang penerima organ? Saya dikesan bila kena stage terakhir tu, saya akan pergi ke jumpa doktor lah. Proses tu bagi saya faham, educate diri saya, dan saya tahu apa perlu dia buat. Dia banyak proses lah. Proses pertama tu kadang dia check kita punya air kencing, lepas tu kita buat sesuai tak sesuai dengan pasangan, takut ada anti rejection. At least kita tahulah, insya-Allah tak ada apa-apa lah. Lepas tu proses lain tu macam dia ujian kesihatan. Baik. X-ray, ultrasound, CT scan, semua kita kena pergilah. Proses ketiga tu mungkin dalam jumpa pakar psikologi. Baik. Psikologi mungkin dia akan tanya ada desakan ke, mungkin yang donor ni minta duit ke, ada kena tahu juga tu, takut ada masalah kewangan ke. Lepas tu baru dia nilaikan kita lah, boleh buat ke tak boleh buat. Lepas tu lagi banyak mungkin tim daripada transplant pun dia ambil sejarah kisah kesihatan saya, hidup saya tu, itu yang penting tu. Lepas saya dapat benda tu semua, baru saya boleh tahu benda ni tak ada apa-apa yang membahaya pun. Cuma you kena percaya pada pasukan diorang lah, macam mana untuk menjayakan pembedahan saya, itu sajalah. Pembedahan itu berlaku pada 31 Mac 2023 dan sakit sejak tahun 2000. Jadinya dah 23 tahun kahwin. Puan Rafiza dengan Encik Azmadi. Betul. Kita sebab kita sama-sama kan, nak bersama. So baru 23 tahun kahwin, masih panjang lagi perjalanan tu kan, insya-Allah. Kita pun lah ada plan untuk anak-anak kan. Tu kita pun fikirlah yang terbaik untuk dia, terbaik untuk saya juga. Kita boleh pilih ke adik-beradik ke, ataupun ahli keluarga ke, ataupun sesiapa saja, ataupun kita menerima saja siapa yang boleh menderma kepada kita, ataupun kita nak derma kepada siapa? Dia kalau untuk yang penderma semasa hidup, memang dia boleh pilih lah. Dia di penderma hidup untuk buah pinggang di mengikut polisi kita, kita khususkan untuk yang berkaitan keluarga lah, daripada first degree, second degree family, yang among the family members. So basically kita tahulah siapa penderma penerima tu kan. Tetapi kalau kita cakap pasal penderma yang setelah meninggal dunia, so penderma sebelum meninggal dunia ni dia tidak berkaitan. Betul. Jadi dalam senarai menunggu organ, kita ada ramailah yang menunggu, dan mereka telah ditetapkan ada kriteria tertentu kan. Jadi kalau jadi penderma selepas meninggal dunia, dia tidak boleh memilih
kita tidak boleh macam memilih, sebab nanti akan bagi consent tu nanti keluarga dia tidak ada macam boleh specify lah macam nak bagi pada orang tertentu saja. First, kita tak tahu sama ada sesuai ke tidak, sebab dia akan dimasukkan terus ke dalam senarai menunggu yang banyak lah, atau kita panggil national waiting list. Dan dari situ dia ikut dia punya matching, dia punya jenis darah dan sebagainya, baru boleh transplant tu berlaku. Tapi kadang-kadang kita ada juga memang mereka kata nak bagi orang tertentu saja. And selalunya kita cuba untuk lihat sama ada sesuai atau tak sesuai. First, whether the patient memang dalam senarai menunggu, then second, whether dia matching. Kalau tidak, kita akan tanya pada keluarga tersebut, boleh tak kalau kita beri pada orang lain yang dalam senarai menunggu dan yang lebih sesuai. And if they say, dia kata boleh, dan kita boleh proceed that. Tapi kalau dia kata tak nak bagi yang ni sahaja, tapi sebenarnya tak sesuai kan, jadi we cannot proceed lah with the transplant ataupun donation tersebut. Baik, sebelum kita berehat, doktor bawa borang, saya nak daftar, saya belum daftar. Kita nak galakkan semua sekali juga untuk menderma. Jangan takut untuk menjadi sebagai salah seorang penderma organ. Nanti kita akan bincang lebih lanjut, kita bawakan dengan lebih kupasannya dalam Bual Konti selepas ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemaskini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my. Kita sambung kembali dalam Bual Konti di separuh masa yang kedua. Kalau zaman Encik Azmadi dululah, dalam bola sepak separuh masa yang kedua. Ni dah nak habis ni. Sekejap je sebenarnya bila dah ramai-ramai ni. Saya tak tahu ataupun tak dapat gambaran, adakah kita masuk dalam waiting list tu, Malaysian National Waiting List kan? Dr. Azdi, nak tunggu berapa lama ataupun boleh saja terus minta kepada keluarga, adik-beradik, ada tempoh masa waktu yang tertentu? Bila kita dikesan dapat penyakit tu, kita kena banyak buat ni lah, bertanya lah siapa boleh derma kat kita. Itu kalau orang nak derma lah. Kalau tak ada juga, kita kena masuk waiting list tu lah, betul kan? National waiting list. Ada roughly pun dalam mungkin 8 ke 10 tahun baru boleh dapat lah. Majority 11 tahun tu yang saya tanya kawan-kawan saya yang 11 tahun. Lepas tu satu hari tu tiba bini saya kata okey lah, saya nak derma. Saya macam terkejut juga. Saya derma dalam hati saya, Alhamdulillah lah. Tapi kena cepat buat ni lah, workout lah. Takut dia ada sakit lain buat masa ni. Alhamdulillah dia punya kesihatan bagus. Cuma kami punya blood match tak sama. Kalau blood tak sama tu kena ada banyak buat prosedur. Tu saya kena buat macam-macam prosedur lah. Baru nak bagi match kan, nak keluarkan. Takut darah saya lain, takut diserang pula darah bini saya dan buat pinggang tu nanti reject. Itu kita tak nak risiko reject tu lah. Pasal nak tunggu buah pinggang tu lama. Betul isteri saya pula yang bagi kan. Rasa kena jaga betul-betul lah. Alhamdulillah. Puan Rafizan dan juga Encik Azmadi, ada perubahan tak daripada sebelum dan juga selepas menderma? Saya buat masa ni Alhamdulillah macam biasa juga. Sebelum operation dan selepas sama je. Tak ada perubahan. Aktiviti apa yang kita buat sebelum ni sama je. Jogging ke, semua sama je lah. Efek tak ada. Efek tak ada. Kalau sebelum ni makan 5 kali sehari, tetap 5 kali sehari. Kena kurang sikit. Kalau kita diet sikit. Betul tak doktor? Kurang lah. Kena jaga kesihatan macam makan. Biasalah kita kena makan sikit. Tak boleh garam kurang. Manis pun kena kurang lah. Sebab kita ada satu je kan. Itu nyawa kita satu je sekarang kan doktor kan. Okey doktor. Dia untuk buah pinggang lah yang dapat
benefit dapat dua lah kan. Oh, okey. Tapi kalau macam hati kan, hati sama ada dia boleh ni kita cakap pasal bila meninggal dunia lah. Baik. Derma kan. Kadang-kadang organ hati tu pun boleh split, kita boleh splitkan untuk benefit pada dua penerima. Dia ada prosedur what we call a split liver transplant, dan daripada hati tu, satu hati tu boleh dipisahkan lah untuk transplant pada dua pesakit yang so ada dua pesakit yang boleh benefit, boleh memanfaat lah daripada satu organ hati tersebut. Tapi untuk macam jantung, paru-paru memang untuk satu-satu pesakit lah selalunya. Okey. Jadi alhamdulillah Encik Azmadi dapat peluang kedua untuk meneruskan kehidupan dengan bantuan Puan Rafizan, isteri sendiri. Jadi isteri tercinta satu-satunya. Okey. Dr. Azdi, yang menderma dan juga menerima organ, apa keistimewaan kepada penderma organ ni semasa masih hidup? Kita banyak juga menetapkan beberapa kelebihan lah diberikan kepada penerima organ semasa hidup yang buat transplant di dalam negara dan sebagainya tu. Sebagai satu cara untuk menggalakkan orang untuk memilih transplant sebagai rawatan. Antara lain untuk penderma semasa hidup ni, dia selalunya kita akan memberikan satu kelebihan kad donor. Okey. Tapi kad donor bukan macam derma darah register tu dia register nak jadi donor, tapi ni dah jadi penderma. Kad penderma. Dan kad itu manfaatnya diberikan untuk fasiliti kesihatan di government. Dan akan diberikan rawatan first class lah. Dan tidak dibayar, tak ada charge sepanjang dia ni lah memiliki kad tu dan sampai bila-bila. Dan masa nak melakukan transplant tu pun juga, pendermaan dan pemindahan, living donor tu ataupun pesakit yang terlibat, dia dapat cuti tanpa rekod 42 hari tak silap saya 42 hari. Dan itulah rawatan susulan yang di government lah. Usually memang akan diberi sebab ada kad donor dan sebagainya tu, itu dia punya benefit. And then kalau buat transplant ni di dalam untuk pesakit lah yang buat transplant Baik. Dia dapat immunosuppressive drug tu pun tak ada bayaran lah. Dibekalkan sampai sepanjang sampai bila-bila lah. Sebab kalau orang tu dia tak buat di Malaysia, contohnya kalau dia buat di luar negara, dalam polisi kita takkan subsidize lah untuk immunosuppressive tersebut. Untuk menggalakkan transplant, living donation transplant dilakukan di negara kita dan memberi ramai lagi untuk orang tampil untuk bagi organ lah. Encik Azmadi dan juga Puan Rafizan, kekuatan Puan Rafizan bila dah masuk dalam waiting list lama nak menunggu. Tapi bila sebenarnya terdetik rasanya, ataupun bila dah berfikir hidup aku macam mana lepas ni? bila nak menderma tu kan, rasa takut-takut, rasa risau-risau, rasa runsing-runsing, ataupun macam mana sebenarnya? Dari mana datangnya kekuatan? Kekuatan saya pada suami dengan anak-anak. Saya fikir positif je. Saya cakap tak apalah, reda je. Saya cakap tak apalah, saya dermakan satu buah pinggang untuk suami. Masa nak operation tu pun saya cakap dengan dia, yang reda, bagi buah pinggang untuk you. Lepas ni kita sama-sama lah. Yang apa yang akan terjadi yang masa depan, kita langkah je lah, kita sama-sama je. Betul. Tapi sebelum tu kena cek dululah bagaimana fungsi buah pinggang tu boleh dimasukkan ke, boleh diberikan ke. Banyak prosedur je lah. Macam saya kena dengan dia lah semua, kena buat CT scan, kena buat follow up, ambil darah semua, air kecil semua, ultrasound. Berapa lama masa tu buat pemeriksaan tu? Lebih kurang, sebab masa tu kita start masa PKP tahun 2020. Lepas tu, lepas PKP habis, kita orang start balik. Kita walk up balik, ambil darah balik, cek fungsi buah pinggang tu berapa persen. Kedua belah tu kan cikgu pula kan, doktor kan. 31 Mac tu 31 Mac operation.
itu pun tergendala tu je. Pasal Kenapa? seminggu tu saya punya platelet rendah. Okey. Saya takut bleeding masa tu. Maksudnya awal lagi lah sepatutnya. Sepatutnya awal. Operationnya. Lepas tu doktor kata okay stop. Saya dah nak masuk bilik operation dah. Masuk last column double FFP tu, double filter tu. Masuk, lepas tu nak pergi mandi, nak pakai baju nak ke OP lah. Lepas tu cancel. Kena masuk lagi seminggu dekat ward pasal nak masuk prosedur baru kan. Lepas tu saya punya platelet makin lama makin okey, baru dia buatlah benda tu. Macam-macam ubat dia test kan sebelum dia nak pastikan pembedahan ni tak ada bleeding. Takut risiko kematian pula. Saya pun tu risau agak. Tu saya kata kalau nak operation biar hari Jumaat. Okey. Tapi memang hari Jumaat pun dia operation. Tapi dia boleh cakap kalau nak meninggal hari Jumaat ni bagus. Sampai macam tu pasal dah macam nak putus asa dah. Pasal apa? Dah drag lama kan. Pasal mental pun kacau. Duduk sana seorang-seorang pun stres. Duduk hospital seorang-seorang tak ada kawan. Yalah. Badan pun Tengok pun tak boleh dia. Oh, memang tinggal Memang dia ward dia tak boleh isolasi ward kan. dia. Okey. takut ada infection apa-apa. Dr. Azdi, kalau tadi kita cerita mengenai keistimewaan orang yang hidup, tetapi selepas meninggal dunia dia menderma sebagai seorang penderma. Jadi mungkin ada keistimewaan kepada ahli keluarga dia ke, ataupun daripada penerima tu dia boleh tahu siapa yang menderma. Kelebihan yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan, kita tak ada charge kepada keluarga. Bil hospital, the moment dia jadi penderma tu, sahkan kematian dan jadi penderma, tiada charge akan dikenakan kepada keluarga penderma organ lah. Even sekalipun jika meninggal dunia di hospital swasta, jadi tiada charge akan dikenakan. Jadi tak ada beban pada keluarga lah untuk penderma keluarga penderma tersebut. Tapi ni kita tak tahu siapa-siapa kan, jadi kita protect dia punya identiti sebenarnya. Dan sebenarnya tiada, memang dalam polisi tu kita tak reveal lah. Tapi kita akan maklumkan dari segi macam pada keluarga, kita akan cakap okey, buah pinggang tu selamat ditransplant pada sekian pesakit, umur tak boleh bagi tahu macam nama ke, IC number ke dan sebagainya, alamat pun tak boleh lah. Dan even untuk penerima pun, kalau let's say penerima dah terima and then dia tak tahu siapa yang bagi kan, tapi dia rasa macam nak menghargai, maybe nak bagi surat ataupun kad terima kasih pun, tapi kita akan jadi medium lah, orang tengah kan. Okey, surat penghargaan, tapi tak boleh juga reveal identiti sedemikian lah. Jadi terimalah seadanya, sebab dah masuk dalam waiting list tu. Apabila dapat organ yang sesuai dengan kita, kita syukurilah apa yang telah diberikan kepada kita. Kita bersama dengan Timbalan Pengarah Pusat Sumber Transplant Nasional. Pusat Sumber Transplant Nasional, bukan library. Nanti kan orang tertanya-tanya pula, kerja library ke doktor? Apa fungsi dan juga apa yang dilakukan oleh Pusat Sumber Transplant Nasional, doktor? Okey, Pusat Sumber Transplant Nasional ni dia satu-satunya organisasi kerajaan lah di bawah, sekarang ni kita di bawah Hospital Kuala Lumpur. Kita memang satu organisasi yang menguruskan pendermaan organ kadaveri, khususnya kadaveri seluruh Malaysia. And then kita juga merupakan satu sumber tu, maksudnya resources center untuk promotion dan awareness yang berkaitan dengan organ donation dan transplant. Jadi macam sistem pendaftaran, perikrar, semua tu di bawah Pusat Sumber Transplant. Sebab kita objektif kita nak ramai orang aware. Sebab isunya tak ramai orang yang masih, yelah macam tadi Faiz kata, takut. Betul kan? Jadi risau. Itu yang kita nak cuba keyakinan maklumkanlah pada semua orang bahawa mendaftar sebagai perikrar dan sebagainya bukan satu benda yang perlu ditakuti, dan supaya the whole country lah, satu negara tahu kan, dapat bantu kan pesakit kan, dan itulah fungsi kami kan. Dan sekiranya ada kes-kes penderma organ yang selepas meninggal dunia satu Malaysia ni, memang kita punya organisasi yang uruskan. Sebab donor mungkin daripada banyak tempat kan, daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya. Jadi perlunya pengurusan tu untuk membawa organ tersebut supaya selamat transplant di Kuala Lumpur lah. Tadi dah bagi tahu lebih kurang 6-7 tahun nak kena menunggu. Kena bagi saranan juga kepada yang menonton sekarang ni, jadilah salah seorang penderma. Sebab apa? Silakan Cik Azladi. Saya menggesakan semua masyarakat di Malaysia lah,
Cuma tampil ke depan lah untuk membantu pesakit buah pinggang yang tahap akhir ni. Semoga dia orang dapat kehidupan yang lebih bagus lagi lah, untuk meneruskan kehidupan harian, rutin harian dia orang, untuk bagi dia orang happy. Mungkin dia nak bersama dia punya family kan, nak tengok anak-anak membesar. Itu sajalah saya cakap. Tampil ke depan, jangan takut. Kalau takut pergi refer dekat hospital, tanya kan, at least you dapat pelajaran, dapat knowledge. Kalau you tak dapat knowledge, you tak berani nak buat tu, you tak confident, nanti you pergi, you mati ke aku ni, cepat mati ke, dia tak tahu apa-apa. Dia tahu mati, bila sakit tahu mati je kan. Tapi kita kena, mindset kita kena kuat lah. Walaupun you sakit, you kena lawan juga. You tak boleh, you sakit, you duduk rumah, you tak ada aktif, nanti lama-lama you akan jalan macam tu saja. Yang paling penting bila kita daftar, kita kena maklumkan pada keluarga. Sebab rata-rata bila kita tanyakan nak derma atau tak seletar kematian tu, kebanyakan ahli keluarga tidak tahu apa hasrat arwah atau mendiang. Jadi penting bila kita daftar. Macam saya daftar tahun 2011, saya bagi tahu my mum lah yang saya nak jadi penderma bila meninggal nanti. Jadi sebab kebenaran tu minta pada waris. Sebab kita dah meninggal kan. Jadi penting maklumkan, dan ayolah ramai-ramai menjayakan program penderma organ ni supaya kita tak adalah kebergantungan terhadap penderma hidup. So, jadi ramai yang telah meninggal dunia boleh kasih organ, jadi cukup untuk 9,000 yang menunggu tu nanti kan. Jadi disebabkan situasi yang tak ada donor, menunggu lama, kita terpaksa cari organ daripada yang hidup pula. Itu yang berlaku lah sebenarnya. Baik, kepada semua yang sedang menonton sekarang ni, dah delete ke MySejahtera? Install balik. Lepas tu buka apps MySejahtera, kita sama-sama daftar sebagai salah seorang penderma untuk memastikan kehidupan rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita di Malaysia ni mendapat bantuan, sedikit bantuan kita di dunia ni. InsyaAllah saham akhirat menanti kita. Ini Bual Konti, hashtag bukan sembang biasa, hashtag menjetik masyarakat. Salam hormat buat semua.